kita dah dapat permission untuk ambil foto dan video di sini untuk diviralkan. Hai, Assalamualaikum and good morning. Welcome back to my YouTube channel Rohana Jasman, Self Motivation with Love. Setelah hampir 5 bulan menyepi disebabkan masalah teknikal dalam laptop dan social media saya, jadi saya kini kembali lagi. Kali ini saya akan berkongsi pengalaman saya melakukan suntikan vaksin COVID-19. Sejujurnya pada peringkat awal rasa agak keberatan juga nak mendaftar, nak buat injection tu kerana pelbagai masalah ataupun macam-macam lah yang diviralkan dalam Facebook, WhatsApp dan social media yang lainnya. Walaupun PM sendiri dah mengambil suntikan itu 5 bulan lalu, tapi kami masih berdiam diri lagi atas beberapa faktor tertentu ya. Memandangkan keadaan carta COVID daripada hari sehari semakin meningkat, akhirnya kita akur yang mana kita perlu berusaha bagi mengekang penularan wabak tersebut. Akhirnya terbukalah hati kami untuk melakukan suntikan. Semoga ianya akan membakar semangat pada kawan-kawan di luar sana untuk terus membuat suntikan vaksin tu ya. Jom ikuti kisah saya. Dah. Di samping itu juga saya Google mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang vaksin ini daripada World Health Organization (WHO). Satu lagi ialah daripada Ninja Nerd Lectures. Ianya tentang COVID-19 vaksin. Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca. Dengan kehangatan situasi semasa tentang vaksin ini, saya tidak ketinggalan mengikuti pelbagai information daripada social media, termasuklah satu diskusi yang dikupas oleh pakar di bidang berkenaan, iaitu Dr. Haniah binti Abdullah. Beliau ni merupakan anti-infective virologist di syarikat penyelidikan dan pembangunan ubatan di UK. Dan link tersebut boleh diperolehi daripada YouTube sebelah ni ya. Bila kita bercakap pasal vaksin, kadang-kadang tu orang keliru antara vaksin dengan ubat. Adakah vaksin tu ubat? Adakah ubat tu vaksin? Vaksin tu dia berbeza daripada ubat. Sebab vaksin dia berbentuk profilaktik. Dia bentuk mencegah sebelum jangkitan berlaku. Dan ubat pula berbentuk terapeutik. Dia bersifat sebagai rawatan. Kalau ada orang yang sakit darah tinggi, ada orang yang kencing manis, dia perlu ambil ubat. Ubat tu adalah dalam bentuk rawatan. Dia bukan bentuk mencegah. Kan mencegah tu tadi tu adalah vaksin. Tujuan utama untuk bankan vaksin, kita kena pastikan vaksin tu selamat. Keselamatan vaksin adalah paling penting sebabnya vaksin ni akan diberi kepada penduduk dunia. Keduanya dia kena berkesan. Kalau dia berkesan tapi tak selamat, that's no point lah kita bagi vaksin kan. Ataupun dia selamat tapi tak berkesan, tak guna juga kan. Kita perlukan dua-dua. Bila kita bercerita pasal keberkesanan, kita nak pastikan vaksin tersebut sama ada dia boleh mencegah jangkitan ataupun mencegah penyakit. Setengah orang dia bila dah dapat vaksin, dia still dapat jangkitan, tapi jangkitan tu tak teruk. Dia tak menjadikan jangkitan tu sampai dia boleh masuk ke hospital ke apa ke. Therefore dia ada beza antara mencegah jangkitan dan juga mencegah penyakit. Paling basic dalam pembangunan vaksin ialah uji kaji tu perlu dilakukan di makmal, sama ada menggunakan sel manusia ataupun sel haiwan. Tapi ada juga sel yang kita boleh ambil daripada pesakit, contohnya pesakit asma. Dia adalah cara kita ambil biopsi semua kan, dan hidupkan sel tu dekat lab. Boleh buat macam tu. Finally, setelah memperolehi pelbagai info situasi semasa, anak-anak pun kebanyakannya dah buat injection tu, kami pun bersetuju. Pagi ni 3 Jun kita nak pergi ke vaksin Pfizer di IKN. For the first time kita nak buat injection COVID vaksin Pfizer. Kita kebetulan adalah cancer patient di IKN ni. Kita dapat keistimewaan untuk buat di IKN dan kebetulan suami masa menemankan tu beliau warga emas. Jadi boleh join sekali buat injection tu. Sebelum melakukan suntikan vaksin COVID-19, saya telah menandatangani satu borang persetujuan suntikan. Antara lain dinyatakan di situ, vaksin COVID-19 diberi bagi mengawal penularan COVID-19. Apabila semakin ramai orang yang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibody.
mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tak langsung, kita boleh melindungi golongan berisiko yang tidak layak menerima suntikan vaksin. Majlis Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember 2020 mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Boleh ambil gambar? Boleh, video pun boleh. Kita nak buat YouTube kita nanti. Kita dah dapat permission untuk ambil foto dan video di sini untuk diviralkan je bagi kempen agar ramai lagi yang nak datang untuk vaksin. Ini semua butir-butir yang telah diambil, diisi dan IC dia sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa siapa? Ya. 0.3 bukan 0.5 ya? Ada yang 0.5? Pen lain ni 0.3 ya? 0.3 miligram ke? ml miligram ya? Dah ke? Dah, yang kata sakit sangat lah. Lah, okey je. Injection lain yang lebih sakit rasanya minta tak ada apa-apa side effect lah ni. Okey, terima kasih ya. Ni apa pula penjelasannya? Ya, ni untuk second dose selama 4 bulan nanti. So, kena datang macam biasa. So, belakang kad ni ada side effect lah. Cukup ada. So, ni tindakan yang perlu diambil. Kalau kata side effect tu berlaku di kawasan merah ni, kau kena ke hospital lah. Mana-mana klinik berdekatan. Itu saja. Kita monitor setengah jam kat luar. Macam kalau demam semua boleh ambil Demam boleh ambil Panadol lah. Panadol boleh. Demam biasa-biasa. Tapi tadi betul 0.3. 0.3 mil. Macam tak rasa langsung sikit sangat. 0.3 sikit je. Tapi tu dah ada memang tak rasa. Okey, terima kasih ya. Kita kaunter luar Okey, kita duduk pantai luar pula. Lepas injection, kita kena tunggu dalam 30 minit untuk tengok kesan dalam reaksi. Tidaklah seramai macam yang daftar di PWTC, di UKM, di tempat-tempat lain lah. Sebab ianya ada kawal dan keistimewaan untuk pesakit kanser. Kalau ikut perasaan memang rasa takut, tapi dalam pada takut kita adalah harus ikut, adalah wajib dalam keadaan sekarang. Dan the next, my second dose is on the 24th June. Post vaccination observation area di mana kita kena tunggu sini dalam setengah jam selepas diinjek. Nak tanyalah pengalaman anda macam mana ya diinjek tadi? Ada rasa kebimbangan tetapi mempunyai rasa keyakinan. Atas kebimbangan, kawan-kawan meninggal kerana tidak ada lagi vaksin. Tadi ketakutan tu pada suami MJJ lah sebab BP dia agak tinggi, berdebar-debar ketakutan ke lepas bawa kereta ke tak tahulah. Tapi itulah hakikatnya. Tapi apa pun berkeyakinan perlu ada suntikan vaksin. Memandangkan kawan-kawan telah pergi yang telah dijangkiti COVID-19. Tapi sebenarnya ialah ajal tu, maut tu memang akan pasti dihadapi oleh setiap orang. Kita kena yakin dan itu adalah kerja Allah. Dan apa-apa pun rasa macam lawyer lah. Dia rasa tak macam Tak lawyer tapi Macam- rasa ada sedikit kebas di bahagian tempat suntikan tadi sebelah kiri. tak ada rasa apa lagi lah. Tapi macam lawyer sikit, macam cepat tindak. Itulah sebab tu dia kena tunggu dimonitor dalam setengah jam ni. Lepas ni kita akan pergi pula ke kawasan yang telah disuntik sana. Selepas injection tadi, kita dapat kad macam ni, kad yang menyatakan kad vaksinasi COVID-19. Dicatatkan di situ tarikh terima bila, di mana, kumpulan batch number dan tarikh luput dia ialah 3 bulan 7 2021. Sebab tu kita punya second dose ialah 24 bulan 6 dan di belakang ini ada dinyatakan tentang tindakan yang perlu diambil sekiranya anda mengalami reaksi selepas terima vaksin, iaitu seperti sakit dan merah di tempat suntikan. Kita boleh ambil Panadol, paracetamol, demam, menggigil, sakit kepala, otot atau sendi, perasa letih dan bengkak kelenjar. Semuanya kita kena rehatlah kalau bengkak kelenjar ke. Tapi ada yang kawasan merah ditulis di situ, iaitu Demam, menggigit, sakit kepala, otot atau sendi, berasa letih, bengkak kelenjar, kesukaran bernafas, pembengkakan muka dan tekak anda, denyutan jantung yang cepat,
ruam, teruk di seluruh badan dan rasa lemah dan pening. Yang disebutkan tadi itu kena rawatan segera ke hospital atau klinik. Kita semua perlu berwaspada dan turut sama bertanggungjawab dalam usaha membendung peningkatan dan memutuskan rantaian kes COVID-19 dengan mematuhi SOP, guna face mask, penjarakan fizikal dan duduk di rumah. Kita bersyukur dan berterima kasih kerajaan telah berusaha agar rakyat memperoleh pemberian vaksin yang dilapor telah diuji kaji keberkesanannya. Bermula anggota barisan hadapan, warga emas berpenyakit kronik dan seterusnya. Namun, amat dikesali terdapat pusat pemberian vaksin yang memerlukan mereka ini merentas daerah dan negeri dengan bilangan terlalu ramai dan sesak pada satu-satu masa yang mana ianya dikuatiri boleh menjadi tempat berlakunya jangkitan. Adalah dicadangkan agar pusat pemberian vaksin juga dapat diadakan di setiap kampung dengan kerjasama pentadbiran di peringkat kampung, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan NGO di tempat masing-masing. Pergunakanlah kemudahan klinik desa Dewan Orang Ramai yang telah dibina di kampung. Pada masa sama, kita seharusnya jangan memperlekehkan perubatan dan kaedah tradisional dalam usaha menghindari COVID-19. Sungguh pun dikatakan tiada bukti saintifik klinikal tentang keberkesanannya. Namun seharusnya boleh diamalkan penggunaannya, apatah lagi pada mereka yang belum menerima suntikan vaksin. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Ada je sebenarnya banyak aktiviti yang kita buat. Antaranya ni lah pokok ni daripada tak ada, tempat kawasan ni dah jadi ada. Nanti akan saya ceritakan lah. Akan saya update. Dah sempat ke mengikuti 50 episod channel saya sebelum ini? Ni kali ini yang dah ke-51 dah. Semoga saya terus diberi kesihatan untuk memberikan beberapa tips dan berkongsi kisah hidup saya, khususnya untuk anak cucu saya dan generasi MJJ Ana. Salah satu punca yang saya hold tak update tu ialah mungkin masalah kesihatan lah. Sejak 5 bulan lepas, banyak kali juga saya off and on ke hospital, urusan diri dan keluarga saya. Jadi doakan saya terus diberi kekuatan, semangat, sihat untuk meneruskan legasi sejarah hidup saya. Dia juga termasuk salah satu membantulah bisnes anak saya, itu yang murid Coconut Shake yang membuka cawangan ketiganya iaitu di Kancung Darat sejak bulan Februari tahun ini. Kalau umur semakin meningkat, penelitian usia dan menghabiskan sisa-sisa warga emas ini, pelbagai isu ataupun masalah. Saya cuba untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dan semoga ianya dapatlah memberikan kebaikan kepada mereka yang terlibat dan janganlah dianggap ini sebagai satu fitnah. Anggapkanlah show dan ataupun pandangan atau cadangan saya tu sebagai berkongsi pengalaman hidup saya, berkongsi pengalaman hidup kami selama lebih daripada 60 tahun ini. Ya? InsyaAllah one day saya akan kongsi lebih banyak lagi kisah sepanjang 5 bulan ini dan continuation daripada kisah daripada episod sebelum ini. Sebenarnya kita masih lagi di pertengahan Syawal 1442 dan Ramadan baru meninggalkan kita. Memang rindu lagi untuk melakukan ibadah dalam bulan Ramadan dan alhamdulillah dapat saya memenuhi rukun Islam. Cuma beberapa harilah tertinggal sebab masa tu saya warded. Jadi dalam episod kali ini saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada kawan-kawan di luar sana, saudara mara dan sahabat handai ya. Alhamdulillah masih dipanjangkan umur. Semoga dapat lagi kita berjumpa di musim-musim akan datang. Kini PKP kembali lagi 18/3/2020 first PKP dan kali ini 1 Jun 2021 PKP yang ke dan ada banyak masa stay at home. Jadi kita update status, shooting video dan bunga-bunga saya pun dah berkembang besar ni, dah berkembang muka matahari ni ya. Inilah salah satu terapi saya setiap pagi dan petang. Ni kebetulan dapat matahari daripada sebelah sana, dia akan menuju ke sana lah bunga-bunga ni ya. Semoga hati kita terus berbunga-bunga, segar-bugar seperti bunga matahari ini. InsyaAllah saya akan kongsi beberapa tip ya di sini dan juga pengalaman hidup saya untuk anak cucu saya dan keluarga terdekat sebagai satu bahan sejarah dalam kehidupan saya dan untuk waris MJJ Ana.